Assalamualaikum. Okey, hari ni straight to the point lah. Hari ni kita belajar bab 1 form 1 punya. Okey. Kalau form 1 biasanya dia lain sikit pada yang sekolah rendah lah. Okey, kalau bab integer. Integer ni kiranya nombor lah. Okey. Integer ni sekarang ni kita akan nampak ia positif ada, negatif ada. Ni panggil integer. Ni integer 8, 25 ni kiranya positif. Okey. Yang ni nombor yang ada negatif ni kiranya negatif integer. Okey, nombor negatif. Kalau selain pada nombor biasa, contohnya bentuk perpuluhan dan bentuk pecahan macam ni, dia bukan integer. Okey, tu maksudnya integer. Nombor positif, nombor negatif. Okey, kalau susunan bagi integer positif dan negatif, macam ni lah. Positif sebelah sana, negatif sebelah sana. Okey, yang ni wajib. Wajib ingat sampai masuk U. Positif sebelah sana, negatif sebelah sana. Okey. Okey, biasanya matematik tak sah kalau tak ada operasi, betul tak? Okey, setiap matematik dia ada operasi. Macam biasalah, tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, kalau tambah macam biasa. Okey, contoh soalan macam ni. Negatif 8, okey, nampak tak? Negatif 8 tambah 5, okey. Kalau kat kalkulator, tekan sini negatif. Negatif 8, okey, tambah 5. Sama dengan negatif 3. See? Negatif 3. Okey. Sebab apa dia negatif 3? Sebab nombor besar ni 8 kan. Dan depan ni negatif. Maknanya negatif ni dia akan ikut nombor yang paling besar. Okey. Tapi biasanya kita tekan-tekan kalkulator terus dapat jawapan macam ni. Okey. Macam tu juga tolak. Operasi tolak pun macam ni juga. Biasanya kalau macam ni contohlah 14 tolak negatif 3. Nampak tak? 14 tolak negatif 3. Nombor negatif ni wajib dalam dia punya kurungan. Kalau tak, dia pelik. Betul tak? Biasanya bertemu negatif dengan negatif ni dia akan jadi positif. Okey. Okey, kalau darab pun sama. 8 darab negatif 2 sama dengan negatif 16. Maknanya kalau kita tekan kalkulator, okey, 8 darab negatif ni duduk dalam kurungan. Wajib nombor negatif duduk dalam kurungan sama dengan negatif 16. Okey, nampak? Sama dengan negatif 16. Okey, wajib. Nombor negatif wajib duduk dalam kurungan kalau kita nak tekan kalkulator. Kalau tak, dia dia pening. Kadang kalkulator ni ada juga pening dia, ada masa pening dia. Okey, begitu juga bahagi. Okey, kalau bahagi, tekan je lah operasi bahagi ni. Kita dah tekan-tekan, kita dapat jawapan dia. Okey. Okey, untuk yang tadi tu, yang operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, yang patut kita kena tahu bila kita nampak sains negatif dengan negatif, kalau dia bergabung, dia akan jadi positif. Kalau positif dengan positif, kalau ia bergabung, dia akan jadi positif juga. Okey. Kalau dia beza, sama ada negatif positif dulu ataupun positif dulu atau negatif dulu, dia sama je. Dia akan jadi negatif. Okey, contohlah bagi soalan macam ni. 2 tolak negatif 2. 2 tolak negatif 2. Negatif dan negatif ni dia akan jadi kalau bergabung, kita nak hilangkan dia punya kurungan ni, akan jadi positif. See? Negatif-negatif dia akan jadi positif. Okey, sama dengan tekan kalkulator ke ataupun 2 tambah 2 senang je kan, 4. Macam tu. Okey. Contoh 5 tambah macam tu. Contoh 5 tambah negatif 2. Okey. Ni kita nak hilangkan kurungan ni. Jadi dia akan bergabung, akan jadi tolak sebab dia lain-lain. Okey. Akan jadi 3. Okey. Satu lagi, kalau negatif kat sini.
Okey, tolak. Lepas tu sini pula macam ni. Nampak? So, negatif 4. Okey, yang depan tu kita copy dulu. Yang ni kita nak hilangkan dulu. Tolak-tolak ni akan jadi tambah positif 3 macam tu. Lepas tu ni negatif tambah negatif 4 tambah 3 maknanya negatif ni dia duduk dekat nombor yang paling besar. Okey, tolak tambah akan jadi tolak, betul tak? Maknanya 4 tolak 3 adalah 1. Okey, kalau ikutkan macam itulah. Kalau rasa was-was, okey, macam biasalah negatif ni, tekan negatif 4 tambah 3. Negatif 1. See? Yang ni cikgu just terang je. Macam mana dia dapat negatif 1. Macam tu. Negatif ni maknanya dia akan tengok nombor mana yang paling besar. Maknanya negatif ni duduk yang paling besar. Okay. Lepas tu negatif positif ni kalau bergabung jadi tolak. Jadi 4 tolak 3, 1. Faham tak? Okay, cikgu bolak. Harap faham lah ya. Okay. Lepas tu jadi negatif 1. Okay. Kalau was-was, guna kalkulator. Okay. Okey, untuk gabungan operasi dan bagi integer ni biasanya dia campur-campur, betul tak? Okey, contohnya soalan macam ni. Okey, sebelum tu kita tengok soalan, kita kena tahu. Okey, untuk gabungan ni kadang-kadang soalan dia straight, kadang-kadang dia ada kurungan. So, kita tengok pada ni. Kalau soalan tu ada kurungan, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okey. Dah selesaikan dalam kurungan tu sama ada tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, wajib yang ada kurungan tu kita selesaikan dulu. Okey, dah selesaikan tu barulah kita tengok yang mana yang berkaitan dengan operasi darab dengan bahagi. Okey, darab dengan bahagi dulu. Lepas tu kita pun selesaikanlah yang ada operasi tambah ataupun tolak. Tengok pada satu-satu soalan tu. Okey. Okey, kat sini ada 3 contoh soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Nampak? Dia ada operasi tambah dengan darab. Yang ni tak payahlah sebab nombor ni adalah nombor negatif. Nampak? Okey. First kali ingat selain kurungan, first kurungan, kurungan tak ada kan, betul tak? Ni kurungan sebab dia nombor negatif. Dia nak kata nombor ni negatif sebab tu duduk dalam kurungan. Kalau kurungan ni tak ada, negatif 8 saja. Kalau kita tulis straight macam pelik kan, betul tak? Ni macam kiranya macam ke okey lah, soalan nampak kemas. So selain kurungan kita tengok tak ada kurungan, betul tak? Yang first kali kita tengok darab atau bahagi. See? Darab ataupun bahagi. So negatif 14. Okey, yang ni kita salin. Okey, tambah ni. Kita selesai yang ni dulu. Okey. Okey, tekan kalkulator. 5 darab negatif 8 sama dengan negatif 40. Kalau negatif 40 wajib ada kurungan. Baru kita nampak macam dot bolong. Okey. Lepas tu yang ni kita salin dulu yang depan tu. Nampak tak? Positif negatif kalau ia bergabung ia akan jadi, kalau yang lain-lain dia akan jadi negatif. Okey. Nampak tak? Negatif-negatif ni kira positif. Maknanya 14 tambah 40. Kalau rasa was-was, guna je lah kalkulator ni. Nanti kita tekan-tekan. Ikut je. Jangan careless. Okey. Negatif 14 tolak 40. Okey. Sama dengan negatif 54. Kita pun tulis je lah. Jawapan dia negatif 54. Dah dapat jawapan dia. Okey. Okey, soalan nombor 2 pula. Kita tengok soalan nombor 2. Oh, dia ada kurungan ni. Nampak tak? Dalam kurungan ni dia ada operasi tolak. Jadi kita nampak ada kurungan. Soalan ni ada kurungan. Kita selesaikan yang kurungan dulu. Okey. Jadi yang lain tu kita salin dulu. Okey, 60 bahagi 2. Okey, 10 tolak 4. Okey, tekan-tekan kalkulator. Kita dapat 6 tolak 20. Okey, nampak tak? Lepas dah kita selesaikan ni, yang ni kita 2 darab 6 berapa? 12. Kita selesaikan dulu. Okey, macam ni. Okey, nampak tak? Lepas tu bahagilah
kita start lepas kurungan bahagi darab ataupun lepas tu tambah tolak, betul tak? 60 bahagi 12, kalau rasa tu kita buat kurungan bagi nampak sikit. Okey, kita pun tekan kalkulator. 60 bahagi 12 sama dengan 5. Okey, 5. Okey, yang belakang ni kita salin je. Okey, nampak? Lepas tu tekan kalkulator. 5 tolak 20 sama dengan negatif 15. Okey, dah dapat jawapan dia. Okey, yang ni last soalan nombor 3. Okey, soalan ni dia tak ada kurungan, betul tak? Okey, first kali kalau tak ada kurungan kita tengok operasi darab ataupun bahagi. Ada tak soalan sini ada darab dengan bahagi? Ada kan, betul tak? Yang ni 3 ni maknanya negatif 3. Okey, sekarang ni kita dapat operasi darab. So, kita buat siap-siap kurungan kita sendiri. Macam tu. Maknanya kita kena solvekan yang ni dulu. Okey. Yang depan ni kita salin dulu. Okey, kita tekan kalkulator. Negatif 3 darab 24 bersamaan dengan negatif 72. Kalau jawapan negatif 72, kita kena letak dalam kurungan macam ni. Okey, negatif 72. Lepas tu, ni macam mana pula? So, kita boleh tekan semua sekali dengan kalkulator. Kan senang. 10 tambah 20 tolak negatif 72. Tutup kurungan sama dengan 102. Okey. Yang penting, kita kena tengok soalan tu ada kurungan ke tak. Kalau ada kurungan, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Macam soalan nombor 2 ni, selesaikan dalam kurungan dahulu. Tak kira lah dia operasi apa. Dalam kurungan tu kita kena selesaikan. Okey, lepas tu kita kena selesaikan operasi bahagi dengan ataupun darab. Bahagi ataupun darab. Contoh soalan nombor 2 ni, dia selesaikan bahagi, ada bahagi kan, operasi bahagi kan. Kita selesaikan dulu operasi bahagi. Lepas tu barulah kita tengok tambah ataupun tolak. Tu konsep dia. Okey. Okey, selain daripada integer positif ataupun negatif tu, pecahan pun dia ada negatif ataupun positif. Macam biasalah, negatif sebelah sana, positif sebelah sana. Okey, yang tengah ni tetap kosong. Okey, selain pecahan, perpuluhan pun ada. Dia ada negatif ada dan positif ada. Bentuk yang macam ni, positif kat sini, negatif kat sini. Okey, yang tengah-tengah ni of course lah kosong. Okey. Okey, last untuk bab 1 ni nombor nisbah lah. Okey, nombor nisbah ni kiranya dia akan bergabung semua sekali. Nombor biasa tu maknanya nombor bulat, positif negatif, perpuluhan positif negatif, pecahan positif negatif ataupun integer tu lah. Integer tu. Nombor bulat tu nombor bulat lah macam biasa. Integer tu sama. Dia sama je, cuma dia biasanya yang integer ni dia ada positif negatif, nombor bulat ni dia just nombor biasa je, positif lah kiranya. Okey. Okey, ni contoh soalan bagi soalan nombor sorry. Ni salah satu soalan nombor nisbah lah. Okey. Dicampur semua. Nombor ni ada, pecahan ada, perpuluhan ada. Okey. Contohnya ada 2 soalan macam ni. Okey. Kita tengok yang first kali. Okey, nampak tak pecahan ni ada 3 nombor. Maknanya ni pecahan ni dalam bentuk nombor bercampur. Okey. Kita kena cantikkan dulu nombor dalam cantikkan dulu pecahan ni. Okey. Tada. Magic. Okey. Jadi 2, negatif 2, 3/4 ni bersama dengan negatif 11/4. Okey, macam mana nak jadi macam ni? Okey, sekarang ni kita ada kalkulator, just kita tekan je. Okey, dalam kurungan, tak kisahlah. Okey, negatif 2. Okey, nampak? Lepas tu ni, tekan ni. Yang ABC tu. 3, 4. Tutup kurungan. Nampak tak? See, dia akan jadi macam ni kan? Yang sama kan? Jadi kita tekan balik yang ABC ni. Oh, dia jadi perpuluhan kan? Betul tak? Nak jadikan dia macam ni, tekan shift, tekan ABC. Nampak? Negatif 11/4. Okey? Okey, bila kita dah dapat tu, okey, kurungan dah dapat dah. Kurungan tak ada kan? Tapi yang ni kita nak
memudahkan kita menjawab, kita tukar pecahan nombor bercampur tu kepada pecahan tak wajar. Okey. So, first kali ingat tak? Kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Apa-apa dalam kurungan dulu. Satu soalan tu. Barulah kita tengok soalan tu kita selesaikan bahagi ataupun darab. Barulah kita tengok kita selesaikan soalan tu tambah ataupun tolak. Okey. Sekarang ni dia ada nampak tak? Bahagi. So kita kena selesaikan yang bahagi dulu. Okey. Cikgu buat warna hijau. Okey. Tekan-tekan kalkulator macam ni. Dia dapat. Nampak tak? Kena sama negatif 4. Okey. So 6 tambah negatif 4 yang kita selesai ni tadi. Okey. Yang lain tu kita just copy je. Salin je. 3.5. Dia akan jadi macam ni. Okey. Lepas tu yang ni 6 tambah, salin dulu. Yang ni kita kena cari dulu berapa nilai dia. Kita kena tekan je kalkulator. Negatif 4 tambah 3.5 sama dengan negatif 0.5. Kalau yang negatif 0.5 kita tulis je lah negatif 0.5. Kalau nombor tu negatif wajib dalam kurungan. Okey. Lepas tu sampai sini kita carilah nilai dia. Tekan je lah kalkulator. 6 tambah negatif 0.5 sama dengan 5.5. Final. Okey, faham? Okey, inilah soalan ya. Okey, soalan ni dia ada kurungan, nampak tak? Yang ni nombor bercampur. Okey, dia ada bahagi, darab, apa semua ada. Okey. First kali kita kena tengok soalan tu ada kurungan, kita selesai dengan kurungan dulu. Okey, ingat kurungan dahulu. Kita tengok ada kurungan, selesaikan dengan kurungan dulu. Okey. Tengok kalkulator. Okey, negatif 5.4 tambah negatif 5.4 tambah 1.8 sama dengan negatif 3.6. Kita pun buat negatif 3.6. Darab. Yang ni kita nak selesaikan terus pun boleh. Ni. Kurungan negatif 1, 2. Tutup kurungan. Dah macam ni. Kita tekan shift, tekan ABC. Kita dapat negatif 3/2. Ni kita tukar pecahan tu jadi negatif 3/2. Nampak? Lepas tu yang lain kita salin dulu. Salin dulu. Lepas tu nampak tak? Sini darab, sini tolak, sini bahagi. Nampak? So kita kena ingat kalau kurungan dah settle, kalau soalan tu kurungan dah settle, kita tengok bahagi dengan ataupun darab, betul tak? Sekarang ni dia ada darab, tolak, bahagi. So kita boleh bahagi dua. Sini soalan darab, sini soalan bahagi. So yang ni kita kena cari nilai dia, yang ni kita kena cari nilai dia. Satu-satu. Negatif dalam kurungan negatif 3.6. Darab dalam kurungan negatif 3/2. Sama dengan nampak 5.4. Yang depan ni nilai dia 5.4. Tolak. Nampak? Yang tu berapa? 3/4. 3/4. Dalam kurungan bahagi 3 sama dengan 1/4. Lepas dah dapat 1/4 ni, kita tekan je lah kalkulator tu. 5.4 tolak dengan dalam kurungan pecahan ni 1/4. Walaupun dia positif sebab dia pecahan, kita tetap letak dalam kurungan. Dapat 5.15. Dah dapat jawapan dia. Faham tak? Untuk bab 1 ni, 2 je kita kena ingat. Yang ni positif-positif ataupun negatif-negatif, kalau dia sama, kiri kanan ni sama, dia akan jadi positif kalau dia bergabung. Kalau dia tak sama, dia akan jadi negatif. Ingat yang ni je. Satu lagi, kalau soalan macam ni,
ni straight ni, tak kisahlah dia bercampur ke ataupun tak. Okey, macam ni kan. Dia ingat ni je. Kalau soalan tu ada kurungan, kita selesaikan yang ada dalam kurungan ni dulu. Macam soalan ni, kita selesaikan dalam kurungan ini dulu. Okey, tak kisahlah dia operasi apa-apa, kalau ada kurungan kita selesaikan kurungan dulu. Okey, barulah kita tengok kita selesaikan darab ataupun bahagi. Contoh macam ni. Sini darab, sini bahagi. Maknanya kita boleh selesaikan dua-dua. Nampak? Kita boleh bahagi dua. Sini bahagian darab, sini bahagian bahagi. Nampak tak? Tolak disisihkan. Okey. Kita buat kurungan sendiri. Boleh kita nampak kita nak selesaikan dia macam mana. Okey. Kurungan darab bahagi, lepas tu barulah kita settle operasi tambah ataupun tolak. See? Dah dapat jawapan dia. Ingat dua je. Ingat yang ni. Step by step ni. First kali tengok ni. Kalau tak ada ni, kita tengok ni. Kalau tak ada ni, kita tengok ni. Of course, boleh jawab. Macam mana soalan pun, kiri, kanan, depan, belakang, macam mana pusing-pusing pun, kita boleh jawab. Kalau kita faham yang ni. Okey? Okey, itu je saja untuk bab 1. Kiranya bab 1 form 1 settle. Dua tu je kena ingat. InsyaAllah kita boleh jawab semua soalan. Kok mana yang dia bagi. Okey? Okey, sorry lah kalau ada silap dan salah ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih.